أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. صدق الله العظيم. Kita ayat 37. Okey. Kita tulis dulu ayat yang ke-37. Cuba bacakan ayat yang ke-37. Wa ayat. Kemudian lahum. Betul? Al-lail. Al-lail. Betul? Naslahu. Ya. Minhu. Annaha. Betul? Fa'idha hum mus ayat 30. Okey, ambil 37 dulu Okey, kita gunakan dulu diagram kita yang berwarna pink untuk kita biasakan dengan perkataan-perkataan yang apa? Pink popular. Okey. Pertama apa dia? Wa maknanya dan. Haraf apa tu? Haraf ataf. Kedua la. Apa makna la? Bagi. Haraf apa tu? Haraf jar. Apa fungsi haraf jar? Baris bawah dan isim selepas. Kenapa isim selepas dia tak baris bawah? Sebab dia kebal. Kebal maknanya? Mabni. Mabni maknanya? Tidak boleh berubah barisnya. Hum. Dia disambungkan humul lail itu hanya untuk menyambung saja. Sebenarnya perkataan dia lahum. Ya. Jadi perkataan isim yang di dalam diagram kita berwarna pink semuanya adalah kebal.
Pertama, dhamir. Semua adalah kebal atau disebut dalam bahasa Arab sebagai apa? Mabni. Dah pernah tulis mabni belum? Mabni. Kebal, tidak boleh berubah. Boleh, tidak boleh berubah. Apa tak boleh berubah? Barisnya. Semua dhamir adalah mabni. Dan yang kedua, isim mausul. Semua isim mausul adalah mabni juga. Dan yang ketiga apa? Istifham juga adalah mabni. Dan yang keempat, isim isyarah adalah mabni. Dan yang kelima ialah isim zaraf. Isim zaraf tidak semua mabni. Sebahagiannya mabni dan sebahagiannya tidak mabni. Okey. Jadi isim zaraf sahaja yang terdedah pada perubahan. Adapun isim-isim yang empat lagi tu yang kita senaraikan dalam kategori isim popular itu adalah isim mabni. Apa makna mabni? Kebal, tidak boleh berubah bahasanya. Sampai bila? Sampailah kiamat. Okey, seterusnya perkataan hum. Mereka. Dhamir apa dipanggil tu? Dhamir muttasil. Okey, cuba jalankan dhamir muttasil sekejap. Kalau kita sebut baginya lelaki, macam mana bunyi? Lahu. Bagi mereka berdua? Bagi mereka semua? Bagi dia perempuan? Laha. Dia berdua? Mereka semua perempuan? Lahunna. Bagi kau lelaki? Kau berdua? Kamu semua? Bagi kau perempuan? Kau berdua? Kamu semua? Bagiku? Lain. Li. Ya. Okey, bagi kami? Lana. Okey. Itu dhamir apa dipanggil? Muttasil min dari. Haraf apa tu? Haraf jar. Apa fungsi haraf jar? Membaris bawahkan isim yang selepasnya. Kenapa dia tak bagi bawah hu? Kenapa dia kebal? Sebab semua dhamir adalah mabni. Okey. Hum, mereka. Tu dhamir apa tu? Dhamir la munfasil. Ini muttasil. Apa makna muttasil? Melekat bersambung. Ini dhamir apa dipanggil? Munfasil maknanya berpisah, bercerai. Dia tidak melekat. Dia tidak melekat dengan perkataan sebelumnya. Okey? Ulang kaji sekejap dhamir munfasil. Lelap mata, jangan tengok. Okey, kalau saya nak mengumpat soal laki dia. Ia ke huwa? Huwa. Dia berdua? Mereka? Hum. Okey, dia perempuan? Dia berdua? Mereka semua perempuan? Hunna. Engkau lelaki? Kau berdua? Antuma. Kamu semua lelaki? Kau perempuan? Anti ke antu? Anti. Okey. Anti. Kau berdua? Kau semua? Bukan kau semua, kamu semua Antunna. Aku? Kami? Kita? Sama Nahnu. Kita atau kami sama. Digunakan dalam bahasa Arab. Jangan lupa, itu pelajaran paling asas yang kita mesti kuasai dalam bahasa Arab. Sebab dia akan berulang. Dhamir munfasil ni bila dicampurkan dengan dhamir muttasil,
perulangan dia dengan kekerapan 3 kali pada setiap ayat Quran. Bermakna kita akan menguasai lebih 18,000 perkataan dengan hanya menguasai apa? Dhamir saja. Sama ada muttasil macam ni ataupun munfasil yang macam ni. Ya. Siapa yang belajar bahasa Arab dia tak tahu sini, dia akan rugi besar je. Dia akan rugi besar sajalah. Tak rugi kecil. Sebab hanya ingat 14 tu, dia akan ingat banyak benda. Okey. Ini perkataan yang saya tanda X ni ada pada diagram warna pink. Yang saya nak tanda right ini pula ialah perkataan yang biasa. Perkataan ayah. Apa makna ayah? Suatu tanda. Ayah dalam Al-Quran ada 2 makna. Satu ayat Al-Quran, satu tanda-tanda kebesaran Allah yang dikeliling kita. Kejadian langit dan bumi, pokok-pokok, udara, oksigen, diri kita, semua adalah ayah. Ada juga disebut ayah dalam Quran itu dalam bentuk mukjizat. Ayah juga tanda kebesaran Allah kepada mukjizat. Dan jadi dimaksudkan ayah mukjizat. Tetapi di sini ialah apa ni? Tanda kebesaran Allah, bukan ayat Quran tu. Tetapi tanda, makna di sini tanda kebesaran Allah. Ayah. Ini muzakkar ke muannas ni? Apa tanda dia muannas? Ta marbutah. Apa nama muannas? Perempuan. Marbutah, tanda marbutah. Kalau kita nak pecahkan, ini isim ke fa'il ke haraf ni? Isim. Macam mana nak pecahkan isim? Menggunakan diagram warna hijau. Okey. Kalau satu ayat, satu tanda disebut apa dalam bahasa Arab? Ayah. Ayatun. 2 tanda? Ayatani ataupun ayataini. Kalau jamak dia ayatun ataupun ayatin. Okey. Seterusnya perkataan ini sepatutnya maklum 2 ni. Al-lail maknanya malam, an-nahar siang. Malam, siang. Okey, seterusnya perkataan yang kita sepatutnya juga maklum, fa, maka, idza. Itu bukan ketika, itu tiba-tiba. Fa dia digabungkan dengan idza, maka tiba-tiba. Maka idza ini disebut oleh orang Arab juga. Maknanya apa ni? Maknanya apa tadi? Tiba-tiba. Maka dia dipanggil haraf fajaiyah. Fajaiyah. Apa nama fajaiyah? Tiba-tiba, tidak semena-mena. Benda itu berlaku sejurus selepas berlaku satu perkara. Tidak semena-mena, tiba-tiba. Okey, maka itu disebut fa fajaiyah ataupun iza tu harf fajaiyah. Digabungkan fa iza tu dipanggil haraf fajaiyah. Maka tiba-tiba. Itu terjemahan dia. Setiap orang yang nama Faizah ada makna tak. Orang nama Faizah, bukan Faizah sebenarnya, Faizah. Siapa tu, cucu kakak ke? Faizah. Itu seorang perempuan yang berjaya. Bukan Faizah maka tiba-tiba. Sebenarnya orang tidak menyebut tamar butah pada ni. Beras yang orang baca. Faizah tu nama orang. Okey. Jadi kalau kita tengok dari segi ni, ada beberapa perkataan yang kita tak tahu. Pertama, naslahu. Kedua,
Muslimun. Okey, kalau perkataan naslahu kita tak tahu, kita kena rujuk kamus. Cuba tengok kamus macam mana nak cari. Sebelum tu kena tahu naslahu fi'il apa ni? Fi'il yang pangkal dia nun dan di hujung dia bagi depan. Tuan-tuan, ya, fi'il apa? Fi'il mudhari'. Dhamir dia nahnu. Nahnu makna apa? Kami. Maka perbuatan dia ni kita kena cari dalam kamus. Maka nak cari dalam kamus, buanglah penambahan. Penambahan dia apa? Nun. Maka kena cari dalam kamus salah. Okey, sila cari salah. Apa dia? Mengupas kulit. Okey. Lagi? Muka surat berapa tu? 146. Mengupas kulit. Lagi? Dah. Menguliti iaitu membuang kulit. Penghabisan akhir bulan. Okey, kita ambil makna mengubas kulit, menanggalkan kulit. Tetapi di sini bila kita pisahkan kulit dengan isi jadi terbuka, tertanggal lah. Tanggal Sekarang ini kita nak kupas kulit malam tu daripada siang. Makna kita menanggalkan siang jadi malam apa? Menggantikan. Menggantikan. Itu bolehlah. Menukarkan. Tak sesuai nak terjemahkan pertukaran malam siang tu mengupas kulit. Seolah-olah dipisahkan. Kalau dalam tafsir saya, naslahu ni memisahkan. Itu sudah penafsiran lah. Tapi makna asal dia mengupas kulit daripada isi dia tu. Maknanya memisah. Makna kita nak memisahkan kulit daripada isi dia tu. Itu makna mengupas. Okey. Sudah tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Dah. Okey. Sudahkah tuan-tuan belajar satu teori dalam bahasa Arab? Bila tuan-tuan jumpa fi'il, apa makna fi'il? Perbuatan. Tuan-tuan mesti cari apa? Fa'il. Apa makna fa'il? Pelaku. Ada perbuatan, mesti ada pelaku. Dan selepas itu baru tuan-tuan cari, dia panggil apa? Maf'ulun bih, yang kena buat. Maf'ulun bih. Fi'il maknanya perbuatan. Okey, perbuatan sama ada fi'il madhi atau mudhari' ataupun amal. Mesti ada fa'il. Apa makna fa'il? Pelaku pada perbuatan tersebut. Dan selepas tu baru kita cari maf'ulun bih, maknanya yang kena buat. Okey. Mesti kalau perbuatan dia memukul, mesti ada yang memukul, mesti ada yang kena pukul, yang dipukul. Perbuatan dia mengajar, mesti ada pelaku, iaitu pengajar dia, dan pelajar yang diajar.
Perbuatan melihat mesti ada yang melihat pelaku dia, Ahmad ke, ustaz ke, dan mesti ada yang dilihat. Apa yang dilihat di situ? Okey, kalau perkataan itu daraba. Apa makna daraba? Telah memukul. Siapakah yang memukul itu? Muhammadun. Maka fa'il itu mesti baris depan. Dan yang kena pukul tu mesti baris atas. Saya kata al-kafirah. Apa makna al-kafirah? Seorang kafir telah memukul. Fa'il terjemahan dia oleh. Muhammad itu terjemahan maf'ul bih akan seorang kafir itu. Jadi fa'il cara cari dia isim baris depan, isim marfu' bagi depan, dan maf'ul bih isim baris atas. Okey. Kalau perkataan itu naslahu, apa makna naslahu? Dhamir tersebut kami memisahkan. Siapakah pelakunya? Jadi iaitulah dhamir yang tersembunyi di sebalik naslahu apa? Nahnu. Nampak ke nahnu? Tak nampak. Macam mana tahu? Nampak tak? Jangan lelap mata kak. Memanglah tak nampak. Ni tanda ni pangkal dia na tu, itu mewakili nahnu. Nahnu mana apa? Kami. Maka fa'il dia ialah dhamir yang tak nampak tu, iaitu nahnu. Kami memisahkan. Kami lah, jangan cari dah, sebab dah sebut kami. Iaitu mencari fa'il dengan cari dhamir tersembunyi atau dhamir yang sebenar pada perkataan naslahu. Kemudian manakah maf'ulun bih? Perkataan kita ni maf'ulun bih bagi apa ya? Maf'ulun bih bagi apa ni? Jangan tengok maf'ulun bih ni bagi atas ni, ya. Jadi mana maf'ulun bih dia naslahu? An-nahara. Setuju semua? Setuju tak tuan-tuan? Tuan-tuan senyum? Okey, kakak ni dia pandai-pandai kata an-nahara maf'ulun bih. Tuan-tuan setuju tak? Kenapa tuan-tuan setuju? Sebab maf'ulun bih mesti baris atas. Tak pandai-pandai lah tu, memang pandai. Tadi pandai-pandai jadi pandai lah. An-nahara maf'ulun bih bagi apa? Kami menukarkan atau memisahkan siang. Okey. Dah. Sudah tuan-tuan? Satu lagi saya nak contohkan. Misal kata, boleh muat lagi. Nampak tak? Bawah ni nampak lagi tak? Boleh? Tak boleh dah? Tak muat? Saya kesinikan. Apa sudah berlaku kak? Okey, seterusnya misal kata saya nak ambil ayat Okey. Perkataan ni contoh kepada fi'il ialah daraba. Darab. Saya kata darabna. Fi'il apa tu? Darabna.
Mati. Boleh kita kata fi'il mudhari' ke? Tak boleh, tak boleh. Sebab tak ada pangkalnya anita, alif nun yata. Cuba tengok fi'il mudhari'. Warna kuning. Warna kuning tu pangkal dia mesti apa pangkal dia? Anita, ya, alif. Ya, ta, alif, nun. Anita pangkal dia. Kalau tak ada anita tu tak payahlah nak dakwa, takkan betul. Ya? Bermakna darabna fi'il apa ni? Mati. Fi'il madhi. Berlaku penambahan di hujung dia apa? Na. Bermakna apakah dhamir sebenarnya? Nahnu. Darabna. Makna apa darabna? Kami telah memukul. Kami telah memukul. Okey? Siapakah fa'ilnya? Kami. Kalau kita nak cari fa'il dia, Nahnu. carilah siapa kami telah memukul. Siapa pukul? Nahnu, kami. Kami. Sebab dhamir sebenar di sini ialah Nahnu. nahnu, kami telah memukul. Okey, misal kata perkataan darabnahu. Darabnahu. Apa makna hu? Nya. Cuba terjemahkan darabna, Kami telah memukul. Siapa? Ya. Siapa nanti? Siapa yang fa'il dia tadi? Fa'il kami. Nahnu, kami yang memukul. Siapa yang kena pukul? Ya. Nya, iaitu ni. Maf'ul bihnya ialah. Ya. Okey. Dengan tu kita akan tulis beginilah. Darab na. Dia ada dua perkataan yang digabungkan. Dan dia ni mesti jadi maf'ul bih. Dia tak bagi atas. Ya? Sebab Dia tak bagi atas sebab dia mabni. mabni. Tapi kita hari ni nak menggunakan formula. Formula apakah formula kita mencari fa'il? Apa formula cari fa'il? Cari isim berbaris depan. Kalau macam ni, apa formula cari fa'il? Dhamir tersembunyi. Dhamir yang tersembunyi. Dua sahaja di dalam dunia ini. Sebesar-besar dunia ni, nak cari fa'il dua cara ya. Isim marfu' yang bagi depan ataupun dhamir sembunyi. Dua je Kak. Kakak nak gayau fa'il di Shah Alam ke? Ya? Di dekat apa tu Piala Eropah ke? Dia dua saja carinya. Siapa yang main-main bab ini sampailah habis belajar, dia ni terpinga-pinga je. Sebab kita tak bagi lebih. Dua je dalam dunia. Selaklah satu Quran. Ni je cara. Dua cara ni yang orang tak nak ikut. Akhirnya tak jumpa-jumpa siapa pelaku dia. Cari isim marfu' bagi depan, cari dhamir yang tersembunyi. Kemudian macam mana nak cari maf'ul bih? Isim baris atas ataupun dhamir apa dipanggil ni? Muttasil dengan fi'il. Ini dipanggil dhamir muttasil. Muttasil dengan apa? Dengan fi'il. Dua je dalam dunia ni cara cari maf'ul bih. Punyalah senang dia. Ya, ialah pertama cari isim baris atas. Maf'ul bih yang kena buat tu, yang kena lihat, yang kena pukul, yang kena tanggalkan, yang kena ajar, yang kena turunkan, mesti bagi atas. Ataupun tak jumpa bagi atas, yang lebih mudah lagi, cari dhamir muttasil dengan apa? Fi'il. Jangan silap dengan isim, jadi lain nanti. Dengan fi'il. Itu saja. Apa yang di situ? Kalau aku Darabna. Hu ni kakak jangan nampak dia tak. Dia muttasil, mesti muttasil dengan sebelumnya. Kalau dia hu dia tinggal, dia tak muttasil lah.
Ni kalau kita jumpa perkataan macam ni kan, lepas tu kita jumpa selepas perkataan tu ada dhamir muttasil. Sebab tu kita ajar dhamir muttasil ni berulang kali. Sampai hari ini pun kena ulang lagi sebab dia sangat penting. Ya? Kalau jumpa dia muttasil dengan fi'il, mesti dia kena punya. Ini sistem bahasa tata bahasa Arab. Ya? Jumpa ya dhamir, sebelum dia jumpa fi'il, dia bersambung, mesti dia ini jadi apa? Maf'ul bih. Dia mesti yang kena. Dia ni mesti kena. Kalau pukul, dia yang kena pukul. Kalau lihat, dia mesti kena lihat. Kalau marah, dia mesti kena marah. Kalau puji, dia yang kena puji. Jangan takut, mesti betul 100% dia teori ini betul. Kalau tak betul, tuan-tuan kena tunjuk kat saya lah. Setakat yang saya jumpa dah. Ini formula yang kita buat ni berdasar pengalaman kita mengajar dan berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran ni khususnya. Nak mudahkan orang macam tuan-tuan perempuan ni, ya, belajar cepat dia, terus cepat dapat. Tak datang pun dapat juga. Sakit-sakit pun dapat. Jadi maknanya senang. Okey, semula saya nak ulang. Jumpa fi'il. Apa makna fi'il? Perbuatan. Jadi perbuatan, tengok diagram mana? Kuning tu. Ada 4 perbuatan. Madhi, mudhari', amar dan nahi. Fi'il madhi makna perbuatan telah berlaku. Mudhari' akan ataupun sedang berlaku. Fi'il amar perintah, nahi larang. Keempat tu kalau jumpa mesti ada fa'il dia. Lepas tu ini tak wajib ada, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Maf'ul bih. Dah teori ni clear tak yang ni? Ashraf bukan Ashraf apa? Zul. Nampak Zul? Apa ni, anti Enta ni, dia komen tak nampak sebelah sini. Dia sebab kakak ni dia mengulang lagi kau. Yang lain tu saya tak pasti lah. Simpan. Apa simpan dalam museum, nanti cucu kita boleh tengok. Ada juga gunanya. Semua yang kita buat ni yang baik, jangan pelekehkan dia. Dia mesti bermanfaat suatu ketika nanti. Tak sekarang, esok, ataupun lepas kita mati nanti, adalah anak-anak cucu kita yang membelek-beleknya. Okey dah ini teori kita. Bila jumpa fi'il, mesti cari fa'il dan cari maf'ulun bih. Tuan-tuan kena sikit sakit kepala untuk pemula ingat. Fa'il 2 cara cari dia. Cari isim baris depan, cari dhamir tersembunyi sebenarnya ni. Maf'ulun bih cari isim baris atas ataupun cari dhamir yang muttasil dengan fi'il. Tu je. Ingat yang tu, selamat. Selamat satu Quran. Okey, dah. Perkataan naslahu makna kami memisahkan. Kami pisahkan apa yang kena pisahkan. Itulah maf'ul bih. Kami pisahkan apa? Siang dan nahar. Nah, kami pisahkan siang. Siang. Okey, sorry. An-nahara. Min nya tu apa? Iaitu malam. Kami pisahkan siang itu daripada malam. Jadi kalau orang Melayu, dia akan senang terjemahkan maf'ul bih dia. Tangkap cepat-cepat fi'il, fa'il dia nahnu, maf'ul bih dia an-nahar. Kita terjemah naslahun nahara minhu. Kami pisahkan siang daripada nya, iaitu pada malam. Itu satu tanda kebesaran Allah Ta'ala. Okey, perkataan yang kedua yang kita nak cari ialah muzlimuna. Ini sudah tuan-tuan saya padam InsyaAllah tidak akan terpadam di dalam video.
Okey. Muslimuna isim ke fi'il ke haraf ni? Still. Isim ni. Mufrad ke jamak? Jamak. Jamak. Betul jamak? Betul. Jamak apa dipanggil? Jamak salim. Muzakkar ke muannas? Muzakkar. Jadi kita simpulkan maka dia adalah jamak muzakkar salim. Tengok je kita punya tu diagram warna hijau tu, dia tulislah di segi bilangan dia adalah jamak, dari segi jantinanya adalah muzakkar, dari segi jenisnya ialah salim. Sebab tu dia jamak salim muzakkar ke jamak muzakkar salim ke, betul belaka. Okey. Kalau kita tahu ini jamak salim ni penambahan dia apa? Waw nun. Maka kita kena cari punca perkataan dia ialah buang waw nun jadi muslim, muslimun. Kalau macam ni boleh ke kita dapat dalam kamus? Tak boleh sebab dia 4 huruf. Maka kita kena kembalikan dia 3 huruf. Ya. Kenapa kita buang mim? Mana kita tahu? Dalam sefer berwarna kuning. Okey, cuba tuan-tuan tengok sefer berwarna kuning. Kolom nombor 2. Kolom nombor 2 dipanggil isim sorry. Ya, kolom nombor 4 isim fa'il, iaitu daripada isim fa'il sefer 2 sampai ke bawah apa penambahan dia? Mim. Betul tak? Okey, makna mim dipotong. Kemudian tengok kolom nombor 5 isim apa dipanggil? Maf'ul. Maka penambahan daripada sefer 1 sampai 12 adalah mim. Kemudian cuba tengok isim alat, isim zaman dan isim makan 7, 8, 9 ya? 8, 9, 10. Maka apakah penambahan yang berlaku? Mim. Jadi mim ni biasanya adalah penambahan. Tapi tuan-tuan tidak boleh mendapat secara tepat. Ya, kecuali tuan-tuan nampak muslimun ni atas pattern muf'ilun. Okey, nanti sekejap saya nak tulis di sini muf'ilun. Cuba tengok isim fa'il sefer 2 muf'ilun, betul tak? Isim fa'il sefer 2 sefer 2 kolom nombor 4 muf'ilun, betul? Maka pattern dia sama dengan muslimun. Kita dapat muslimun tu setelah kita tanggalkan waw nun tu. Bermakna tuan-tuan kena pandai menjadikan sefer sefer 2 fi'il madhi macam mana? Fi'il madhi tengok sefer 2 fi'il madhi af'ala. Fi'il madhi sefer 2, jumpa? Sefer 2 kolom nombor 1, jumpa? Okey, siapa tak jumpa kat tangan? Kakak tak jumpa lagi? Fi'il madhi sefer 2 af'ala. Tadi kakak juga muf'ilun. Sini kakak kembalikan fi'il madhi af'ala. Sebab kita nak cari punca perkataan, naklah kembalikan pada fi'il madhi. Siapa tak jumpa tolong tanya kawan-kawan, nanti tak nampak nanti gelap gulita nanti. Okey. Kalau muf'ilun sama pattern muslimun, kalau af'ala cuba af'ala lama. Maka yang inilah yang mungkin akan dibagi oleh kamus. Tetapi ini berapa huruf ni? 4 huruf. Maka penambahan yang berlaku pada sefer 2 untuk jadi fa'ala apa? Ini punca perkataan ialah fa'ala.
maka kita potonglah alif tu, dia akan jadi zalama. Yang sebenarnya dari segi punca perkataan senang cari zalama tadi, tapi kita nak cari perkataan yang tepat untuk kita punya ayat ni ialah bila dah zalama baru cari azlama. Cuba cari zalama dulu punca perkataan. 218. Apa makna zalama? Menganiaya, menzalimi. Okey. Seterusnya turun ke bawah, cari perkataan azlama. Apa? Ya, gelap malam. Maknanya ia telah menjadi gelap. Itu makna azlama tu. Okey? Jadi jangan bukan makna zalim. Okey. Sekarang ini tuan-tuan dah tahu makna azlama, ia telah jadi gelap. Itu kalau fi'il madhi. Sekarang ni kolom nombor 4 ialah isim fa'il. Apa makna isim fa'il? Pelaku. Kalau ia telah menjadi gelap, macam mana nak jadi muslimun isim fa'il ni? Orang-orang yang orang-orang yang menggelapkan sebab malam kan. Muslimun ni orang-orang yang berada dalam kegelapan. Ni orang-orang yang berada dalam kegelapan. Sebab selama tu malam telah jadi gelap. Tapi kalau isim fa'il ni muslim, mana orang yang berada dalam kegelapan. Berat orang yang dah. Sudah ke tuan-tuan? Okey, kalau satu orang yang berada dalam kegelapan disebut muslim. Muslimun, diagram warna hijau. Dua orang yang berada dalam kegelapan muslimani ataupun muslimaini. Orang-orang yang berada dalam kegelapan muslimuna ataupun muslimina. Dalam surah Yasin, fa idzahum muslimuna. Apa makna muslimuna? Orang-orang yang berada dalam kegelapan. Mari kita terjemahkan. Tengok faham tak ayatnya? Tengok tengok papan putih. Janganlah tengok buku tuan-tuan tu, tak lari dah. Bawa balik, saya tak ambil dah. Tuan-tuan punya dah bayar dah. Okey, ayatun. Satu tanda je. Sebab kalau tanda-tanda ayatun, dia nak bagi untuk ayat yang ke-37 ini satu saja tanda. Sebab lepas ni banyak lagi dia nak bagi tahu. Satu tanda la hum mereka. Mereka ni siapa? Orang-orang kafir atau manusia yang ingkar, tak percaya tentang kebesaran Allah Ta'ala, bahawa Allah boleh membangkitkan manusia di hari akhirat nanti. Allah bawa dalam surah Yasin ni banyak tanda kebesaran Allah, makna kudrah Allah, kemampuan Allah untuk melakukan perkara itu. Satu tandanya ialah bagi mereka ialah al-lailu, malam al-lail. Itu maknanya malam tu yang kita sentiasa tahu tu. Apa kami telah buat? Naslahu. Tak ada telah pun. Fi'il apa ni? Naslahu.
Fa'il apa tu? Mudhari'. Kami sedang pisahkan dan akan pisahkan lagi, ya. Makna sentiasa memisahkan. Kamu tengok hari-hari kami memisahkan. Mana maf'ul bih? Kami pisahkan an-nahara, siang, minhu, daripadanya. Yang nya tu apa? Malam. Kami pisahkan siang itu daripada malam. Okey. Fa-idza, maka secara tiba-tiba bila kami pisahkan siang itu daripada malam, hum, mereka manusia itu muzlimun, dalam kegelapan. Fikir tak macam mana boleh gelap boleh terang? Dia tidak terjadi dengan sendiri, dia diatur oleh yang maha berkuasa. Ini makna Allah menunjukkan satu lagi tanda. Banyak lagi Allah bagi tanda lagi selepas ni dan selepas tu lagi, ya. Sebab cerita sebelum ni ialah apa? Cerita apa? Cerita sebelum ni, selepas pengajaran daripada kisah Habibun Najjar, Allah cerita tentang kamu semua akan dihadapkan di hadapan Allah. Tapi orang kafir tak percaya. Bila tak percaya, Allah bawa dalil-dalil dan bukti-bukti bahawa Allah itu berkuasa untuk membangkitkan mereka. Okey. Habis ayat yang ke-37. Ada kekeliruan tak dalam memahamkan ayat 37? Ya, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Jadi Ustaz, orang yang dalam kegelapan dia tak boleh tengok kebesaran Allah dari segi siang. Dia bukan cerita orang kegelapan ni kegelapan sesat. Ni dalam gelap betul. Bila malam tak ada api, gelap. Orang-orang yang dalam gelap. Ada makna kegelapan betul dalam Quran, maknanya kesesatan. Tapi ini cerita bukan bahasa kiasan, bahasa betul. Gelap betul. Bila Allah tukarkan siang daripada malam, maka tiba-tiba mereka jadi gelap. Bukan orang bergelap, berada dalam kegelapan. Bukan orang yang menggelapkan. Kalau kesesatan apa makna ayat ni muslimun ada juga makna orang-orang yang dalam kesesatan. Ya, sama kan? Cuma maksud dia lainnya. Cuma itu bahasa kiasan. Gelap itu gelap dan hidayah, gelap hati. Zulumat, gelap. Ada makna, ada kita cakap dalam bahasa kiasan, kalau kita kata di padang itu saya nampak seekor lembu. Itu lembu betul ke tak? Kalau betul lah, lembu betul lah. Kalau orang marah kat kita, awak ni lembu lah, adakah kita ni betul-betul lembu? Itu bahasa kiasan kepada biasa orang-orang yang susah nak faham, lembu. Jadi begitu juga Al-Quran banyak menggunakan bahasa kiasan, kadang-kadang bahasa betul. Dah menyinga dari sini, apakah dia seekor singa? Maknanya dia marah. Singa tu dah masuk dah dalam kelas ni, habis kita. Itu bukan singa betul. Itu memang ada. Ini bukan persoalan nahwu, dia persoalan balaghah. Balaghah ni tentang kesastraan Arab, menggunakan perkataan-perkataan itu secara lebih mendalam dengan bahasa kiasan. Kalau orang Melayu, bidalan. Mana lebih tajam bahasa biasa dengan bidalan? Lagi tajam. Begitu juga Al-Quran menarik perhatian orang Arab dengan bahasa-bahasa bidalan. Tetapi yang hari ni bukan. Ni muslimun ni gelap betul. Dalam gelap tu. Cakap ni sebenarnya dalam gelap. Okey, kita masuk ayat yang ke 38. Seterusnya, okey, wasyamsu. Tajri.
Betul? Li mustaqarri. Betul? Laha. Boleh Zul? Clear tak? Bunyi kipas aircon sensitif betul Lepas tu tuan-tuan, ada tanda apa tak wakaf sini? Jim. Okey, apa makna jim? Jaiz. Jaiz maknanya harus berhenti. Okey. Zalika taqdiru al-azizi al-ali. 38. Okey, tengok perkataan lain yang popular dulu. Dan haraf popular wa, haraf ataf, li, haraf apa tu? Haraf jar. Apa bukti dia haraf jar? Baris bawah isim selepasnya. Mana isim bagi bawah selepasnya? Mustaqarri. La. Haraf apa tu? Haraf jar. Kenapa tak bagi bawah? Ha tu mabni sebab dia kebal. Dia tidak boleh berubah. Okey? Apa makna ha? Dia atau nya untuk lelaki ke perempuan? Lelaki perempuan? Perempuan. Okey, untuk lelaki macam mana? La, lahu. Okey. Zalika. La, zalika. Zalika. Oh, yang ni apa ni? Isim apa? Isim? Mausul. Sorry. Cepat tuan-tuan dan perempuan sekalian. Isim isyarah. Zalika makna apa? Itu Lelaki. Itu lelaki. Maknanya yang ditunjuk tu mesti jantinanya lelaki itu. Okey, yang lain tak apa. Yang seterusnya ini yang saya tanda X ni mesti ada dalam diagram warna pink. Adapun yang lain tu saya nak dia maklum pada kita. Asyamsu mana apa? Matahari. Al-qamar bulan. An-najmu bintang. Al-ardu as-sama'u langit. Okey, jadi maknanya alam-alam keliling kita yang kerap disebut dalam Quran pun kena maklumlah bagi orang yang belajar bahasa Quran. Okey. Asyamsu matahari. Kemudian antara yang menyenangkan lagi kita untuk belajar bahasa Arab Quran ni, naklah kita mengingat nama-nama dan sifat-sifat Allah. Antara sifat Allah di sini ialah Al-Aziz. Mana apa? Yang Maha Perkasa. Al-Aziz. Kemudian Al-Alim maknanya yang Maha Mengetahui. Itu sifat dan nama-nama Allah yang kita kuasai mesti, ya. Jadi kalau macam tu cara kita belajar, kita akan senang sebab kita akan berbahas beberapa perkataan sahaja, 1, 2 dan 3. Tapi yang ketiga ni sudah cakap Melayu, takdir. Tapi tak apalah. Kita tengok yang pertama dulu. Tajri ni fi'il apa? Tajri. Cuba tengok. Fi'il mudhari' ke? Kenapa kita mendakwa dia fi'il mudhari'? Ha? Di hujung. Ta di pangkal perkataan tu. Bila fi'il mudhari' pangkal dia mesti alif, nun, ya, ta. Anita. Nampak tak Anita kan? Terbalikan kakak bentuk. Ya. Anita. Fi'il mudhari' mesti ada ya, ta, nun
dan alif di pangkal, bukan di hujung, pangkal. Alif nun di atas, ya pangkal dia, ta pangkal dia, nun di bawah dan alif di bawah sekali. Anita aja. Kalau tak ingat sambung Sarawak. Kalau panjang ingat pula, yang pendek tak ingat. Anita Sarawak kenal tak kak? Kenal Saya pun kenal. Takkan kakak tak kenal. Itu sudah serkap jarang. Okey, jadi bila pangkal dia ta, apa domain dia? Tengok ceromat. Anta Anta ke? Betul ke? Tengoklah betul-betul fi'il mudhari' yang pangkal dia ta. Sepatutnya ni bagi depan. Cuma dia tak boleh bagi depan sebab alif atau waw atau ya, tiga huruf ni bila berada di hujung tak boleh baris. Anta. Kak, apa menung pula? Tengok dekat. Jangan menung. Tengok di pangkat. Apa dia bang? Ya. Hia atau anta. Jangan kata anta saja. Hia ataupun anta. Kalau siapa anta je nanti dia mungkin boleh tersesat. Sebab dia memang dalam fi'il mudhari' ni ada dua pertindihan yang berlaku, hia dengan anta. Bila pangkal dia ta, hujung dia bagi depan tu. Tapi ini ya, waw atau alif bila bagi hujung ni tak ada barisnya. Itu kena clearkan dulu. Okey, jadi hia ataupun anta. Maka penambahan di sini ta kan? Nak cari dalam kamus macam mana? Buang ta jadi ra ya. Cari ra. Saya harap kakak dapat nombor 1 tak? Tak nak nombor 1. Kalau kakak tak nak, tak dapat lah. Cuba kakak memang saya nak nombor 1. Barulah kakak dapat. Kalau kakak tak nak nombor 1, kakak punya muka surat berapa? Mana kak? Itu jauh. Saya tak jauh nampak. Itu jari'ah. Berani. Dia jaro. Ya. Turun lagi. Ni. Muka surat 57. Mengalir. Sebab 57. Cuba berat. Mengalir. Jara, apa makna jara? Mengalir. Kalau fi'il mudhari' dia apa? Sebelah dia tu yajri. Itu